Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa syukrulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Kamu syukur aku tambah, kalau kamu kufur maka awas, azabku amat pedih menunggumu. Jadi hari ini terima kasih pada pihak penganjur Pemen Buku dan kerana sudi menjemput saya dan juga panel pada hari ini sebagai saya sendiri sebagai moderator. Dan tidak lupa juga selepas ini kita akan memperkenalkan panel kita yang tidak asing lagi dalam bidang perubatan, dan beliau adalah orang yang bukan calang-calang kalau kita katakan. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seiman. Nama saya Muhammad Izzat bin Khairuddin, dan pada hari ini kita akan menghidangkan satu penghayatan bagi kalian tentang seorang yang mempunyai berlatar belakangkan bidang perubatan dan kelahirannya asal daripada Terengganu, Besut, mempunyai akademik dari segi pembelajaran dan juga seorang bergelar seorang mahasiswa dari alumni SMKA Nurul Iktifak Besut, mahasiswa tahun kelima Fakulti Perubatan Sains Kesihatan. Beliau juga merupakan mantan MPP USIM sesi 2018-2019 dan beliau juga adalah seorang sukarelawan Papisma dan juga student chapter sukarelawan Tinta Kolbu. Dan yang kita katakan sekarang ini kita membawakan khas pada anda semua penulis dan fellow projek Anak Muda Islam. Dan tanpa melengahkan masa lagi, ayuh sama-sama kita saksikan kedatangan dan jemputan kat beliau. Kita bawakan khas pada hari ini. Beliau adalah Ahmad Uthman Cik Abdul Aziz, merupakan mahasiswa Perubatan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, akan bersama dengan kita selama 1 jam untuk mengupas hasil karangan Abdul Muiz Muhammad, iaitu bukunya Paradigma Muslim. Dipersilakan. Falyatafaddal ma'jura wal mashkura. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton kita? Apa khabar moderator? Pertamanya saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak Momen Buku, sebuah pertubuhan intelektual lah kita katakan, pertubuhan intelektual yang tidak asing lagi lah dalam kalangan pecinta buku, peminat buku, bukuan, semua mengenali Momen Buku. Dan saya sangat berbangga, dalam masa sama saya agak gemetar lah apabila menerima jemputan daripada Momen Buku untuk mengupas satu buku yang saya katakan buku yang sangat penting untuk kita orang Islam, khususnya kita orang muda, untuk kita baca, untuk kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi saya akan kongsikan secara santai je lah apa yang nak dikupas mengenai buku ni. Cumanya ialah ulasan atau perkongsian yang akan saya buat ni bukanlah ulasan yang dibuat oleh mereka yang pakar dan sebagainya, tapi hanyalah ulasan oleh orang awam. Jadi mungkin sebagai orang-orang biasa kita boleh sama-sama menghayatilah sudut pandang ataupun apa yang ingin saya kongsikan pada pagi inilah. Jadi insya-Allah pertamanya berkenaan saya nak contoh berkenaan penulis. Ditulis pada muka hadapan Abdul Muiz Muhammad lah, tetapi penulis ini sebenarnya seorang kita katakan ustaz dan ulama muda yang tidak asing lagi lah, khususnya di kawasan Selangor, Kelab. Jadi ini adalah, kalau tak silap saya, ini bukan buku pertama lah yang dikeluarkan oleh Ustaz Abdul Muiz. Sebelum ni sudah ada beberapa buku yang dikeluarkan, dan terkini ada buku baru yang berkenaan tadabbur surah Al-Kahfi, juga menyentuh perkara yang sama, tema yang lebih agak-agak sama dengan buku kita pada hari ini, iaitu buku, kalau tengok tajuk
tajuk besarnya kita cuma nampak paradigma Muslim saja. Kalau pada buku ni lah, nampak paradigma Muslim saja. Tapi sebenarnya dia ada panjang lagi nama di bawah tu, iaitu paradigma Muslim mencermati fenomena semasa dan meninjau pedoman masa lalu. Jadi kalau kita tengok pada cover buku ni lah, kita tengok apa tu yang mendesain, yang mereka bentuk buku ni meletakkan kompas. Jadi paradigma dia sesuai dengan tajuk ataupun nama yang daripada buku ni, iaitu paradigma. Paradigma itu apa? Paradigma itu kalau bahasa mudahnya lah, bagaimana kita memerhatikan alam sekeliling. View kita, pandangan kita terhadap dunia. Jadi kalau paradigma Muslim, maksudnya bagaimana seseorang Muslim itu seharusnya memerhatikan dunia. Jadi itulah yang cuba dibawa oleh penulis dalam buku ni lah. Dan kalau saya nak berkongsi tentang tema buku ini, adalah buku yang menceritakan tentang pemikiran, serangan pemikiran yang melanda umat Islam, cabaran-cabaran, dan tentang agama Islam itu sendiri. Ibrah-ibrah yang boleh diambil daripada sirah-sirah yang diceritakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu yang telah pun dibuat oleh Ustaz Abdul Muiz, dan bahasa yang disampaikan dalam buku ni sebenarnya sangat sesuai untuk orang awam. Bukan level-level tinggi lah. Kalau saya boleh bawa contoh, contohnya bukan untuk merendahkan tapi untuk membawa perbandingan dari segi bahasa. Mungkin buku karangan Syed Naqi Al-Attas tidak semua orang awam boleh cerna dan faham sebab betapa tingginya bahasa dia. Itu melambangkan mahalnya ilmu tu lah. Tetapi apa yang dibawakan oleh Ustaz Abdul Muiz, gaya bahasa yang sangat simple, sangat ringkas, sangat sesuai dengan orang-orang muda, orang-orang zaman sekarang lah, untuk fahami dan cermati. Dan sebenarnya buku ni adalah dia sebenarnya buku yang mengumpulkan tulisan-tulisan Ustaz Abdul Muiz di Facebook. Dia jadi memang penulisan di Facebook tu kita tahulah, penulisan di media sosial ni memang bersifat santai, straight to the point, tidak ada bunga-bunga ayat yang apa tu yang bersifat sekadar hiasan saja. Jadi kebanyakan poin-poin yang disampaikan oleh ustaz itu terus kepada pembaca. Jadi apa yang ingin dikupas berkenaan apa-apa isu, itulah yang terus ditulis oleh Ustaz Abdul Muiz lah. Jadi dari segi bahasanya memang sesuai lah untuk orang muda, dan orang awam fahami. Okay, so kalau dari segi buku ni sebenarnya taklah berapa tebal, nak kata agak tebal lah. Walaupun tebal, tapi disebabkan dia hanyalah buku yang menggunakan bahasa santai. Jadi sebenarnya kalau nak mengambil masa untuk memahami itu tidaklah terlampau memenatkan lah kalau kita ni seorang yang betul-betul ulat buku. Macam moderator kita ke, macam geng-geng momong buku. Memang ulat-ulat buku ni tak ada masalah lah saya katakan untuk habiskan dalam masa yang sekejap. Jadi dalam muka suratnya sekitar 377 muka surat lah. Yang mana buku ni diterbitkan oleh Minda Fadilah Gemilang, yang diuruskan oleh seorang lagi ustaz yang agak terkenal jugalah, Ustaz Fadli Ghani. Dan syarikat penerbitan ini memang penerbitan yang barulah kita katakan, yang masih hijau dalam industri buku. Jadi kalau tak silap saya, buku ni keluaran buku kelima yang dikeluarkan oleh Minda Fadilah Gemilang lah. Dan yang buku terbaru Ustaz Abdul Muiz tentang surah Al-Kahfi itu buku ke-6 kalau tak silap saya. Jadi saya rasa mungkin setakat ni itu je lah kot yang saya nak kongsikan tentang buku secara pendahuluan lah, pendahuluan pembuka kata kepada buku Paradigma Muslim ni. Yang lebih-lebih lanjut tu nanti kita tunggu apa yang moderator nak tanya pada saya lah. Okay. Silakan Izzat. Okey, baik. Terima kasih kepada panel kita atas pembuka yang sangat, kita kata gah juga, amat gah. Sebab saya pun tak pernah mengupas mana-mana buku sebelum ni, hanya membaca saja. Cuma saya nak bertanya secara terbuka ataupun secara general lah, apa part ataupun bab yang paling digemari dalam buku ni.
Kalau umumnya orang kalau orang baca buku ni orang kata part yang paling best lah. Okay. Soalan yang paling penting lah dalam membaca buku, kenapa kita baca buku? Itu soalan first kali. Kalau sebagai pembaca buku, kalau kita ada banyak sebab kenapa kita membaca buku. Antaranya kita nak tambah ilmu tentang something. Kedua, kita baca buku kerana komitmen akademik. Contoh buku teks. Dan banyak lagi lah sebab lain, sekadar hobi. Memang tak kisah baca buku apa pun. Dan kalau buku ni, kenapa saya pilih buku ni atas faktor ilmu lah, atas faktor beberapa perkara, beberapa isu yang saya rasa saya nak tahu lebih lanjut tentang perkara tu. Jadi antara bahagian yang paling saya nampak yang paling menarik, yang paling penting lah, yang menjadi tema-tema yang membawa persoalan pokok bagi buku ni, daripada 103 artikel yang ada dalam buku ni, saya pilih 3 lah artikel yang boleh kita katakan dia mengulas tema pemikiran yang dibawa oleh Ustaz Abdul Muiz dalam buku ini. Tema ideologi, tema pemikiran Islam, yang mana tema ideologi dan pemikiran Islam ini kalaulah cuba diringkaskan, ada 3 artikel yang saya jumpa itu. Yang pertama adalah artikel paling mula-mula sekali, iaitu yang pada muka surat 1 lah, yang bernama mengapa diawali dengan Iqra. Basically dalam bahagian artikel yang pertama ni, kenapa saya suka, sebab dia sangat berkait rapat dengan sifat kita sebagai orang yang suka membaca buku lah, ataupun sebagai orang yang membaca buku. Kerana orang yang baca buku ini, kita mencari ilmu sebenarnya. Kita nak cari sesuatu yang menambahkan pengetahuan kita. Dan Ustaz Abdul Muiz bukakan buku ini saya nampak perlambangan yang cuba dibawa lah. Perlambangan yang cuba dibawa ini sama dengan sebagaimana Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan dengan wahyu pertama, Iqra, bacalah. Dan Ustaz Abdul Muiz memulakan bukunya dengan artikel yang menulis soal pembacaan dan budaya ilmu. Ustaz Abdul Muiz ada tanyalah dalam artikel ni, dia tanya, kenapa Allah SWT tak turunkan ayat insaf lah, ataupun bertaubatlah kepada orang jahiliah? Kenapa ayat yang pertama diturunkan baca? Jadi apa yang dirumuskan oleh penulis dalam buku ni, dia nak sampaikan bahawasanya Islam ini bukanlah agama yang berdasarkan emosi atau persepsi, ataupun agama yang bersifat spiritual semata-mata ataupun bersifat misteri. Tapi Islam ini agama yang terbina atas dasar pemikiran, atas dasar intelek, atas dasar ilmu. Jadi itu yang membezakan Islam dengan agama-agama lain sebenarnya. Kalau kita tengok tabiat manusia ni sebenarnya secara fitrahnya lah, secara biologinya, secara pembesarannya, kita ni memang penuh dengan soalan. Kita gemar bertanya. Kita curious, kalau orang kampung saya katakanlah curious. Jadi nak katanya, kalau kita tengok adik-adik kita yang kecil tu, memang banyak je soalan daripada mulut-mulut mereka lah. Dan soalan mereka tu adalah soalan-soalan yang sangat-sangat legit, sangat-sangat menggambarkan fitrah manusia. Antaranya kenapa matahari warna macam tu? Siapa yang ciptakan kita? Soalan ni soalan yang sebenarnya kadang-kadang adik-adik kita akan tanya, dan pernah lah kalau macam anak saya sendiri, dia tanyakan, Allah itu macam mana? Yang ni kita selalu nampak dekat Facebook ataupun dekat media sosial, orang sharekan ada anak-anak kecil bertanyakan tentang soalan sebegini dekat mereka lah. Dan perkara ini berlaku sendiri kepada keluarga saya. Apabila anak saudara yang masih kecil tu bertanyakan, rupa Allah itu bagaimana? Nak katakan dalam badan manusia ni, dalam penciptaan manusia ni, kita sudah pun diwaya ataupun dikodkan untuk sentiasa bertanya, untuk ada timbul keinginan untuk tahu tentang keadaan sekeliling kita. Makanya dalam menjawab persoalan-persoalan yang sering timbul dalam pemikiran manusia atau pemikiran umat Islam itu, untuk menjawab persoalan itu dengan jawapan yang sebenarnya, dengan kebenaran, bukan dengan sudut pandang ideologi manusia saja ataupun kefahaman manusia saja. Islamlah yang mendatangkan jawapan yang sebenar.
Itu yang nak disampaikan dalam ayat inilah. Dan dalam proses untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul oleh pemikiran manusia, ada beberapa perkara ataupun langkah yang perlu dilakukan untuk kita mendapatkan jawapan-jawapan tersebut. Dan antaranya adalah proses untuk membina jawapan atau pemikiran manusia itu perlulah melalui aktiviti pembacaan. Dan itulah yang saya sangat suka dengan pembawakan Momon Buku yang menggalakkan amalan pembacaan dalam kalangan orang muda dan masyarakat awam. Yang mana sebenarnya amalan membaca ini adalah amalan yang sangat dituntut dalam Islam, terutamanya dari sudut membaca untuk mendapatkan ilmu seharian kita lah, dan juga ilmu fardu ain dan sebagainya. Jadi itu yang artikel yang pertama yang saya rasa Ustaz Muiz sengajalah letakkan apa tu artikel mengenai membaca pada ruangan pada pembukaan artikel. Dan yang kedua yang saya nak sharekan artikel yang menyentuh tentang kita boleh katakan menjawablah persoalan pokok mengenai pemikiran ini, iaitu artikel kedajalan era post-truth. Iaitu artikel ni kalau tengok pada muka surat 126. Kita kan muka surat 126 yang menceritakan keadaan dunia semasa yang dipenuhi dengan post-truth. Post-truth itu apa sebenarnya? Post-truth itu kalau dikatakan, kalau sebagaimana ditulis oleh penulis dalam buku ni lah, post-truth ini adalah post-truth ini basically, kalau bahasa mudahnya lah, nak cari sini tak jumpa pula. Bahasa mudahnya post-truth ini tolak tepi dulu kebenaran, yang penting bergantung kepada emosi. Iaitu apa saja yang memenuhi kehendak emosi, maka itulah kebenaran. Dan inilah yang melanda dunia sekarang apabila dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, fenomena post-truth ini semakin menjadi-jadi, iaitu apa-apa berita yang berlegar di dunia media sosial adalah sebenarnya berita yang kita tidak tahu sama ada benar ataupun tidak. Dan memang dan kebanyakan ataupun isu-isu, kalau kita perhatikan isu-isu yang berlaku, yang berlegar di media sosial ini, kebanyakannya memang sangat memanipulasi emosi-emosi para pembaca berita tersebut lah. Dan ini memang antara, kita katakan, modus operandi bagaimana post-truth itu berfungsi. Dan nak katanya betapa menularnya fenomena post-truth ini, pada tahun 2016 post-truth ini telah pun dijadikan sebagai word of the year. Nak katanya word of the year ni bukan diiktiraf oleh mana-mana institusi, tapi bukan diiktiraf oleh institusi biasa-biasa, tetapi dikatakan sebagai word of the year ni oleh Oxford sendiri. Nak mengatakan bagaimana fenomena yang mana manusia mengutamakan apa yang mereka fikir sebelum kebenaran itulah yang berlaku sekarang. Kalau contoh yang saya boleh bawakan, viral semasa bulan puasa yang lalu tentang seorang makcik yang berada di rumah rumah orang tua. Dia sedih lah, dia dah ditinggalkan oleh keluarganya, dia anak-anak dia tidak jaga dia dengan seeloknya. Maka ramailah netizen yang menyerang anak-anak mereka anak-anak makcik itu di media sosial. Hingga kan akhirnya anak kepada makcik itu tampil menceritakan keadaan yang sebenar. Bagaimana makcik itu terpaksa dihantar ke rumah jagaan orang tua atas faktor-faktor yang tersendiri, yang mana ada masalah yang berlaku. Kalau contoh lebih dekat tentang isu remaja dimandikan jenazah dalam masjid, ramai yang mengutuk perbuatan AJK masjid tersebut. Sedangkan apabila, jadi dia kalau perhatikan ada beberapa gelombang untuk peristiwa tersebut. Gelombang pertama, netizen menyerang orang masjid. Lepas tu sehari lepas tu keluar kebenaran bahawasanya yang mencuri tabung masjid itu rupanya penagih dadah. Maka netizen keluar pula, kumpulan netizen yang lain menyerang pula penyokong kepada remaja tersebut. Lepas tu rupanya keluar pula berita sekali lagi bahawasanya rupanya remaja itu remaja itu, mak ayah kepada remaja itu mengatakan remaja itu memang nak berubah dan memang orang yang baik. Maka timbul pula kumpulan yang lain yang menyokong pendapat ketiga. Jadi itu suasana yang berlaku pada era post-truth lah.
Sedangkan kalau kita sebagai orang Islam, bagaimana untuk mendepani era post truth ini, antara yang langkah yang paling mudah adalah kita mengamalkan langkah-langkah pertamanya bersabar dan memahati, iaitu kalaulah berlaku apa-apa isu yang viral dan meletup dan sebagainya, sebelum nak mengulas ataupun nak menzahirkan pandangan tentang sesuatu, kita perlu tunggu dahulu sehingga isu itu benar-benar kukuh lah. Kerana kadang-kadang yang viral ataupun yang tular apa-apa berita ni hanyalah berita yang bersifat satu sisi ataupun secara surface saja. Sedangkan yang di dalamnya kita tidak tahu. Itu realiti yang berlaku sekarang. Tetapi orang kita mengulas sesuatu berita itu, sesuatu fakta yang viral, yang tersebar di media sosial, seolah-olah itulah kebenaran yang hakiki. Sedangkan kita sendiri pun tidak berada di tempat itu. Kita bukanlah mereka yang terlibat, tapi kita mengulas seolah-olah kitalah yang melakukan ataupun kita yang terlibat dalam menyaksikan suasana tersebutlah. Jadi saya mungkin nak ambil peluang lah untuk jawab satu soalan daripada Tuan Fagul Razi Haya, kita punya bos besar lah. Kat mana boleh dapatkan buku ini? Macam agak rare. Betul, buku ni saya katakan agak rare lah. Dia tidak masuk ke kedai-kedai buku mainstream, kita katakan. Dan saya akan mungkin saya lupa nak share link, tapi buku ini dijual, ada diedarkan lah oleh seorang lagi sahabat pada Ustaz Abdul Muiz, Ustaz Adlan Mukhtaruddin. Jadi apa-apa saya sebelum ni saya ada share dah profil FB tu kepada pihak apa tu AJK Mohon Buku. Mungkin nanti boleh paste lah link tersebut pada ruangan chat dan boleh PM kepada Ustaz Adlan lah. Ustaz Adlan ni menjadi pengedar kepada buku inilah. Boleh PM secara terus saja di WhatsApp. So dan boleh dapatkan buku yang terkini juga yang berkenaan surah Al-Kahfi itulah. Okay. So apa tu Badrul Hisham dia cakap menarik buku ni. InsyaAllah buku ni memang menarik, dan sebenarnya kalaulah saya nak pilih daripada 103 artikel itu, saya pilih 3 ini sebab 3 artikel inilah yang mengulas secara holistik ataupun memberi gambaran kasar tentang mesej utama yang nak disampaikan dalam buku ni. Tetapi sebenarnya buku ni dia membawa tema-tema yang sangat banyak sebenarnya. Tentang sirah pun ada dalam buku ni. Sirah tentang Islamofobia, tentang pluralisme, tentang ideologi-ideologi lain, banyak disentuh. Tetapi secara pokoknya buku ini membawa mesej untuk kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Yang mana ajaran Islam yang sebenar inilah yang akan membentuk pemikiran ataupun paradigma Muslim. Dan bagaimana untuk membentuk paradigma yang sebenarnya? Perlulah kita kembali kepada Islam yang sebenar yang berpandukan wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah lah. Dan artikel ketiga yang saya nak share kan, yang saya rasakan paling menarik, iaitu pada muka surat 15 berkenaan krisis identiti dan pemikiran umat Islam. Jadi dalam artikel ini dinyatakan tentang bagaimana cubaan-cubaan oleh musuh Islam yang dalam bentuk serangan pemikiran cuba membuatkan umat Islam tidak yakin dengan Islam itu sendiri. Yang mana kalau secara kronologinya, bagaimana serangan pemikiran ini bermula adalah dengan musuh Islam menyadari bahawasanya peperangan mereka ataupun permusuhan mereka dengan umat Islam tidak boleh lagi bergantung semata-mata pada pertembungan bersenjata, tetapi perlu juga pada pertembungan ideologi dan pemikiran. Iaitu mereka sedar apabila lemahnya seseorang Islam ataupun seorang Muslim itu tidak lagi menjadi Muslim yang tulen, maka adalah lebih mudah untuk mereka dikalahkan. Dan inilah iktibar yang boleh kita ambil daripada umat Islam, peristiwa umat Islam di Andalusia. Bagaimana umat Islam ketika waktu tersebut dilemahkan pemikiran mereka, mabuk dalam perebutan kuasa dan nikmat-nikmat dunia. Akhirnya dengan mudah gerakan Reconquista dapat mengambil balik Sepanyol daripada kedudukan Islam. Begitu juga yang berlaku di Baitul Maqdis. Bagaimana umat Islam yang sibuk dengan gejala taksub mazhab pada waktu tersebut, hingga akhirnya mereka tidak fokus kepada ilmu-ilmu asas dalam membina jati diri umat Islam. Akhirnya apabila datang tentera salib,
apabila datang Mongol pada era tersebut, mereka tidak dapat menahan serangan daripada musuh. Jadi itulah yang berlaku apabila umat Islam diserang dari sudut pemikiran dahulu. Dan pada zaman moden dan zaman moden berlaku juga serangan dari sudut gerakan oleh puak-puak orientalis. Gerakan orientalism yang cuba yang mana gerakan ini lebih licik, iaitu mereka cuba mengambil sudut pandang Islam dan mereka cuba twistkan seolah-olah itulah Islam yang sebenar. Antara gerakan orientalis yang berjaya, yang cuba dibawa adalah mereka nak menggambarkan Islam itu sebagai agama yang bersifat misteri, agama yang hanya bersifat spiritual. Yang mana gerakan ini yang dibawa oleh Edward Said, kalau tak silap saya lah, ada dinyatakan dalam buku ini. Dan kalaulah kita tidak sedar tentang serangan halus yang melanda umat Islam ini, kita pasti akan tenggelam dalam strategi yang cuba mereka bawa. Dan apabila dan serangan-serangan orientalis yang dilakukan kepada umat Islam ini, Waalaikumsalam. Ada sahabat anda berikan salam. Assalamualaikum. Jadi apabila ada serangan pemikiran ini, antara implikasi yang mendatangkan kesan kepada umat Islam akibat serangan pemikiran adalah mereka tidak yakin dengan ajaran Islam yang luhur, mereka tidak yakin dengan wahyu yang diturunkan kepada umat Islam, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Antara yang berlakunya, mereka merasakan Al-Quran itu sebagai perkara yang ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman, sehingga kan umat Islam secara perlahan-lahan meninggalkan Al-Quran sebagai pembimbing kita. Dan itulah yang cuba dibawakan oleh beberapa ulama, antaranya Syekh Habanakah, yang banyak di-quote ataupun dirujuk oleh Ustaz Abdul Muiz, yang mana ulama-ulama ini cuba untuk memulihkan kembali fenomena yang berlaku ini, cuba meyakinkan kembali bahawasanya Al-Quran itu adalah sebagai panduan umat Islam untuk hidup sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan antara iktibar yang dinyatakan dalam artikel Krisis Identiti dan Pemikiran Umat Islam ini, gerakan orientalis ini cuba mengikis keyakinan umat Islam terhadap Al-Quran seperti mana yang pernah berlaku kepada Bani Israel, iaitu apabila pendeta-pendeta Yahudi ini, mereka melihat sekiranya Bani Israel ini terus berpegang pada Taurat yang betul, nescaya mereka akan terus menjadi mereka yang beriman. Jadi mereka menyusun strategi, iaitu dengan mereka mengulas ataupun mereka mengeluarkan ulasan-ulasan dan pemikiran mereka terhadap Taurat dalam versi Talmud. Dan Talmud ini adalah versi ajaran-ajaran Taurat yang telah pun diselewengkan, yang telah pun dipesongkan mesej-mesej utamanya, sehingga kan Bani Israel yang awalnya berpegang pada Taurat perlahan beralih pada Talmud dan akhirnya terus sesat dalam kesesatan mereka, ajaran mereka yang telah pun diselewengkan oleh para pendeta. Dan itulah yang cuba dibawa, yang digerakkan oleh orientalis dalam serangan pemikiran yang mereka cuba bawakan. Mereka cuba bawakan bahawasanya ideologi-ideologi manusia ini adalah langkah-langkah terbaik untuk manusia hidup di atas muka bumi inilah. Dan itulah yang cuba dipulihkan oleh para ulama kita, oleh banyaklah ulama yang cuba melawan serangan pemikiran ini. Dan Ustaz Abdul Muiz, dia memudahkan, dia mencerna balik kalang-kalang ulama yang sangat berat, yang dalam bahasa Arab dan sebagainya, dipermudahkan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa mudah, dalam buku Paradigma Muslim inilah. Ya, dan memang objektif utamanya supaya umat Islam kembali kepada Al-Quran untuk menjadikan Al-Quran dan wahyu ini sebagai panduan kita. Natijahnya timbullah paradigma Muslim yang sejati yang kita katakanlah. Jadi saya katakan ketiga-tiga artikel itulah yang dikatakan sebagai artikel ataupun isi yang paling menarik dalam buku Paradigma Muslim ini. Jadi saya rasa itu saja yang untuk dikongsikan mengenai untuk pusingan kali ini.
saya serahkan kembalilah pada kita punya moderator yang kacak bergaya. Okey. Terima kasih kepada panel kita pada hari ini. Nampak simple tapi padat dan berkesanlah, moga memberi natijah dan juga hikmah pada kita buat siapa yang mendengar. Jadi seperti yang pada awal tadi saya melihat buku ni dan juga sedikit kupasan daripada panel Akhi Osman, saya throwback kembali zaman saya ambil subjek pengajian falsafah, dia membicarakan berkenaan dengan wujudnya realita ataupun ketuhanan itu dalam metafizik, epistemologi dan ontologi. Jadi buku ni dia memberi satu rangsangan bahawa saya akan habiskan secepat mungkin. Jadi apa pun kita kena berusaha lah. Buku ni amat berguna. Pada pandangan saya mengatakan bahawa saya teringat kembali pada pengajian falsafah tu sebab dia ada serangan ideologi dan juga ideologi itu kita memberi kita katakan sebagai racun pemikiran. Jadi buku ni menerangkan tentang apa itu penyakit yang dibawa oleh ideologi barat. Sangat bermanfaat. Terima kasih kepada panel kita. Saya seperti yang sedia maklum, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka pada hari ini kita mendengar dan juga kita menghayati apa yang disampaikan. Moga ia memberi manfaatlah dan kebaikan. Jadi saya berbalik kepada soalan yang saya cuba tanyakan, cuma saya tidak pastilah ianya secara literal ataupun secara khusus sahaja. Jadi berbalik kepada muka surat 13, boleh tak panel ceritakan sedikit berkenaan dengan apakah maksud di bab tidak boleh samakan Islam dengan ideologi ciptaan manusia itu. Di perenggan bawah sekali, pada masa yang sama kita pun tidak dapat nafikan bahawa ramai dalam kalangan umat Islam sendiri yang tidak memahami ajaran wahyu secara luhur. Maksudnya selepas itu lalu menjelmakan perilaku-perilaku zalim yang kemudian diatasnamakan kononnya itulah ajaran Islam yang sebenar, walhal terseleweng kerana Islam yang tulen tidak akan melahirkan kezaliman. Jadi apakah maksud di sebalik kezaliman? Kezaliman yang bagaimana dan apakah intipati dalam bab ni? Sebab bab ni dia nampak pendek tapi sukar juga untuk kita tanggap. Boleh panel jelaskan lebih lanjut? Terima kasih. Okey, saya katakan soalan ni soalan yang power. Okey. Betul. Itu antara keunikan buku ni lah. Nak katanya setiap artikel itu membuka perbahasan dan persoalan yang lebih banyak. Jadi mungkinlah penulis boleh buat jilid kedua. Okey. So artikel ini walaupun pendek tapi dia menyentuh satu lagi fenomena yang berlaku kepada dunia kita, iaitu manusia menunggang Islam untuk membenarkan ideologi mereka. Bagaimana tu? Pertama kita lihat balik. Manusia berada di muka bumi untuk menjadi khalifah. Itu yang diajarkan kepada kita selaku umat Islam. Itu yang kita faham selaku umat Islam yang mendapat wahyu daripada yang mendapat bimbingan wahyu, yang mendapat ajaran ataupun ilmu-ilmu daripada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber panduan kita. Tetapi ada sebilangan manusia yang tidak mendapat hidayah, yang kita katakan bukan Islam lah, yang mana dalam perjalanan mereka untuk hidup di atas muka bumi ini, mereka juga sama dengan kita. Mereka timbul persoalan-persoalan tentang hakikat penciptaan mereka. Mereka bertemu dengan masalah-masalah kehidupan seharian mereka, cabaran-cabaran dalam membina peradaban mereka. Namun perbezaan kita dengan mereka, kita ada Al-Quran dan As-Sunnah untuk membimbing pandangan kita, gerakan kita, pemahaman kita. Tetapi mereka tidak ada bimbingan wahyu. Yang mereka ada hanyalah akal dan fikiran mereka. Oleh sebab itulah, akibat daripada perjalanan jauh yang mereka tempuhi dalam menempuhi cabaran dan sebagainya, maka timbullah ideologi-ideologi, falsafah-falsafah dan juga agama-agama
yang bertujuan untuk memandu kehidupan mereka. Dia objektif kedua-duanya sama, iaitu untuk mereka, untuk manusia ni memang mencari panduan dalam hidup mereka. Kita mendapat wahyu, mereka terpaksa mencipta ideologi untuk mereka memandu kehidupan kita. Dan kita semua tahu beza antara Islam dengan ideologi ini. Islam itu bersifat syumul, Islam itu hanya satu. Islam bukan ideologi, Islam adalah segala-galanya. Tetapi ideologi itu tidak, ideologi sangat bersifat sempit. Ideologi itu sebenarnya dibina atas persepsi manusia, dibina atas pengalaman manusia. Saya bawakan contoh, ideologi sekularisme, ideologi yang memisahkan agama dengan pentadbiran negara. Dia timbul ataupun wujud atas pengalaman manusia di negara Perancis kerana berdepan dengan kezaliman sistem beraja. Dan akhirnya hasil daripada pengalaman mereka tersebut timbullah sistem ideologi sekularisme yang mereka anuti dengan sepenuhnya. Kerana betapa dahsyatnya mereka punya cabaran dan seksaan yang mereka hadapi akibat kezaliman raja dan gereja yang melanda mereka. Akhirnya mereka katakan, oh, kita pisahkan agama daripada sistem beraja supaya kita tidak lagi merasa kezaliman ini. Dan mungkin inilah jawapan kepada kehidupan kita. Fast forward, berlaku pula masalah lain, iaitu apabila berlaku revolusi industri, golongan-golongan kaya ini menindas mereka yang miskin. Akhirnya orang miskin kata ini adalah satu masalah yang sangat besar dalam hidup kita. Maka timbullah ideologi sosialisme ataupun dan komunisme. Kononnya dapat membantu kehidupan mereka, dapat memandu kehidupan mereka dengan lebih baik. Tetapi ternyata bukan itulah jawapan yang berlaku. Dan begitu juga dengan ideologi-ideologi lain. Ideologi ini seperti mana nama dia, idea, adalah perkara yang timbul daripada fikiran manusia, pengalaman manusia, tetapi tujuannya untuk memandu manusia. Masalah utamanya adalah apa yang kita rasa tidak semestinya sesuai dengan apa yang orang lain rasa. Sebab itulah ideologi sosialisme mungkin terpakai di negara-negara barat yang dihimpit dengan gelombang kapitalisme yang sangat dahsyat. Tetapi tidak semestinya ideologi sosialisme atau komunisme itu sesuai untuk dilaksanakan di benua-benua lain atau negara-negara lain yang tidak mengalami perkembangan sama dengan mereka. Kata kuncinya dari sudut perkembangan dan cabaran yang mereka hadapi. Dari sudut ideologi ini berkembang daripada pengalaman, tetapi dah pengalaman tidak sama, macam mana kita nak kata dengan yakin ideologi itu dapat memberi jawapan kepada masalah mereka di tempat lain? Sedangkan latar belakang kedua-dua puak ini tidak sama. Berbeza dengan Islam yang merupakan wahyu yang mana Al-Quran menjadi wahyu ini kita katakan sebagai manual yang dibuat oleh pencipta manusia. Maka sudah tentu Allah SWT ini dia mengenali manusia dengan sebenar-benarnya sebab dia yang menciptakan kita. Jadi apa-apa panduan, apa-apa prinsip ajaran yang diturunkan dalam Al-Quran itu bersifat universal, sesuai dilaksanakan di sepanjang zaman, di semua tempat. Berbeza dengan ideologi seperti mana saya ceritakan sebentar tadi lah. Apa yang berlaku sekarang, ada cubaan untuk menggabungkan kedua-dua ini. Mereka ingin mengatakan ideologi yang ada ini, itulah juga yang Islam perjuangkan. Sebenarnya dari sudut pemikiran, perkara ini bahaya ataupun bukanlah pemikiran yang betul. Kerana pertamanya kita kena pegang Islam ini agama yang syumul, agama yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam ini stand alone. Islam tu Islam lah. Tidak adalah Islam sosialis ke, Islam komunis ke, Islam kapitalis ke, Islam moderate ke. Tidak ada. Sebab apa? Sebab Islam tu dah cukup. Dah memadai dah. Tak perlu nak tambah ideologi-ideologi. Apa yang berlaku sebenarnya? Ada kebetulan isi atau perjuangan yang diperjuangkan ideologi itu ada diperjuangkan juga oleh Islam. Ataupun bahasa mudahnya, Islam memang perjuangkan dah benda tu. Cuma kebetulan ideologi manusia ini dari sudut perjuangannya kena dengan Islam. Sebenarnya dari segi flow pemikiran sepatutnya macam tu lah.
Sebab Islam terlebih dahulu yang ada. Jadi apabila timbul ideologi, sepatutnya ideologi itulah yang sama dengan Islam. Bukan Islam yang sama dengan ideologi itu. Tetapi apa yang berlaku, apa yang nak disampaikan dalam artikel ini, ada manusia yang mengatakan, oh, Islam perjuangkan benda ni lah. Dia nak katakan, saya bawa contoh mudah. Feminisme. Mereka nak membenarkan ideologi feminis. Mereka mengatakan, mereka bawakan contoh-contoh perjuangan-perjuangan feminis dan mereka katakan, oh, inilah yang Islam perjuangkan. Sedangkan dari segi pemikirannya, mereka itu yang Ustaz Abdul Muiz katakan, mengatasnamakan kezaliman dengan nama Islam. Mereka mengatakan apa yang diperjuangkan feminisme itulah yang diperjuangkan Islam. Sedangkan persamaannya hanyalah dari sudut Islam ni, betul, Islam ini memang mengangkat hak dan martabat wanita, tetapi tidaklah sama dengan apa yang diperjuangkan oleh feminis. Kerana apa yang diperjuangkan oleh feminisme ini hanyalah satu bentuk perjuangan yang berbentuk nafsu dan emosi saja, iaitu mereka tidak tahu apa yang mereka nak. Itulah yang berlaku kepada gelombang, kalau tak silap saya sekarang feminisme dah gelombang ketiga atau keempat lah. Yang mana gelombang yang paling terkini diperjuangkan oleh ideologi feminisme ini, mereka sudah tidak tahu, mereka sudah hilang arah tentang apa yang mereka perjuangkan. Dan kalau kita buka media sosial, kalau saya bawa contoh mudah lah, contoh ada satu tweet yang pernah tweet yang pernah viral lah di Twitter. Perbuatan bersalam pada suami ataupun dan ada lagi contoh tweet lain, sebab banyak sangat tweet-tweet yang macam ni yang viral. Basically persamaan dari segi tweet-tweet ini adalah tweet ini cuba mengatakan apa-apa perbuatan menghormati suami itu adalah salah satu bentuk penindasan terhadap wanita. Dan mereka katakan, oh, Islam tak ajar kita menindas wanita. So kita orang Islam tak perlu buat apa perkara tu. Contohnya minta izin suami untuk keluar rumah dan sebagainya lah. Mereka katakan, oh, Islam sebenarnya tidak ajar untuk menindas wanita. So sebenarnya orang Islam Muslim, wanita Muslim tidak perlu minta izin pada suami sebelum keluar dari rumah. Dan mereka katakan ini pun Islam ajar. Sedangkan terbalik sebenarnya Islam lah yang lebih istilahnya patriarki lah. Mereka katakan Islam ini tidak mengiktiraf patriarki. Mereka katakan salam pada suami itu patriarki. Sedangkan dia tidak boleh mencampur ideologi dan Islam tidak boleh dicampur adukkan. Dia dua perkara berbeza. Dia tidak boleh diletakkan sama taraf. Sebabnya Islam itu, kalau kita orang Islam, kita kena beriman Islam itu syumul, Islam yang paling tertinggi. Jadi itu contoh mudah lah apa yang ingin dibawakan oleh apa mesej sebenar yang ingin dibawakan oleh Ustaz Abdul Muiz dalam artikel inilah. Ada cubaan-cubaan untuk menunggang ideologi, mengatakan Islam pun memperjuangkan ideologi itu, sedangkan terbalik, Islam memperjuangkan semua hak manusia. Okay, so soalan, apakah bekal terbaik yang perlu ada bagi masyarakat Islam kini agar sentiasa terbebas daripada ancaman ideologi sesat sekaligus dapat memelihara pemikiran kerangka Islam tulen? Sebenarnya untuk soalan ni semua dah tahulah jawapannya. Jawapan textbook saya akan berikan, iaitu ilmu. Ilmu tunggu kita semua tahu ilmu yang perlu kita ada, tetapi yang tunggu untuk kita tahunya adalah bagaimana nak mendapatkan ilmu itu dan ilmu yang bagaimana. Jadi pertamanya perlulah kita mengambil ilmu dari sumber yang sebenarnya, iaitu daripada Al-Quran dan As-Sunnah lah. Tetapi kita sebagai masyarakat Muslim, orang Islam yang awam, kita tidak boleh nak mencedok secara terus daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di situ perlunya kita mengikuti bimbingan ulama ataupun orang alim yang mampu mencernakan, mengulas ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah ini yang dipermudahkan sesuai untuk kita sebagai orang awam amalkan. Jadi bahasa mudahnya, bekalan terbaiknya lagi-lagi dalam zaman sekarang yang makin penuh dengan fitnah-fitnah dan berita-berita post-truth adalah kita merapatkan diri kita dengan orang-orang alim. Kita follow golongan-golongan asatizah supaya kebenaran kita sentiasa bersama dengan kebenaran. Selalunya kita orang awam mungkin kita pening dengan apa yang berlaku, tetapi tidak kepada golongan ulama
golongan asatizah dan sebagainya. Mereka asbab ilmu mereka Allah berikan kepada mereka kemudahan dan ilham untuk see beyond what is happening in front of them. Cakap bahasa Inggeris sikit, bahasa orang kampung saya. So kalau tips mudahnya, kita teruskan menambah ilmu pengetahuan berpandukan bimbingan yang betul iaitu alim ulama dan sumber yang betul iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau bahasa mudahnya, baca buku-buku macam ni lah. Kalau diterjemahkan dalam contoh, ditulis oleh golongan asatizah kita berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya rasa itulah kot, kalau saya boleh kongsikan sudut pandang orang biasa lah, apa yang boleh kita buat untuk memelihara ketulinan pemikiran kita. Okay, so saya rasa tadi pun dah menjawab lah soalan berkenaan artikel tersebut. Harap-harapnya menjawablah persoalan yang terlintas di fikiran moderator kita. Okay, baik. Terima kasih kepada panel atas perkongsiannya sebentar tadi. Agak menarik ya komen daripada Cik Syarah Syamimi ni. Tapi tak apa, kita boleh sekejap sebab dia sudah menjawab. Jadi amat bahaya je ideologi yang diciptakan Barat ni. Tapi Alhamdulillah sebab kita mengetahuinya atas dasar pengetahuan kita, maka kita dapat ambil inisiatif, kita dapat bersedia supaya kita berjaga-jagalah dapat hindari daripada racun-racun pemikiran. Kita katakan ianya sama, diibaratkan seperti perkara yang haram. Perkara yang haram diciptakan di atas muka bumi ni, contoh kita katakan benda yang tidak boleh makan, tapi kita harus tahu benda tu tak boleh makan. Contohnya khinzir ataupun anjing kan, benda-benda yang haram tak boleh dimakan. Tapi kenapa Allah ciptakan benda tu? Untuk kita berjaga-jaga, untuk kita hindari benda ni tak boleh makan, Sama juga macam ideologi saya katakan. Kalau kita tahu benda tu ideologi yang boleh merosakkan pemikiran kita, yang boleh membantutkan daya usaha kita untuk berfikir secara logik dan secara khusus untuk mendapatkan sesuatu jawapan itu, maka kita kena hapuskan. Kita kena, apabila kita tahu, itulah seeloknya. Jadi amat baik jugalah, saya amat bersyukur juga apabila ideologi ni diterbitkan, ideologi Barat ni diterbitkan agar kita tahu tentang serangan-serangan mereka ni. Alhamdulillah dan insyaAllah. Dan kita berbalik pada komen, kalau ada komen. Saya katakan tadi, kita ingin teruskan pada soalan yang akhir. Kalau tak ada di ruangan komen, saya teruskan pada soalan akhir. Okey, kaitan dengan nafs tu. Ini soalan yang mudah saya katakan. Saya harap ini boleh memberi satu jawapan secara khusus, bahkan padat dan ringkas. Boleh Akhil Usman huraikan berkenaan dengan hal yang kan orang politik selalu mengatakan agamawan itu adalah musuh di kalangan mereka. Boleh ceritakan secara khusus tak, secara literal tentang hal ini? Adakah bahagian agama itu sudah tidak relevan lagi dalam politik pada masa kini? Okey, terima kasih pada Enzat soalan tu. Adakah agama sudah tidak kompatibel lah dengan politik katanya? Pertamanya saya ingin tegaskan terus, ini sebagai totok lah, pemikiran yang totok, bukan tidak relevan, bahkan hanya agama lah yang dapat membersihkan politik pada zaman sekarang. Kalau nak kata, bila saya menyebut soal agama, memang automatiknya Islam lah. Kalau kita perhatikan apa yang melanda pada situasi politik negara sekarang, yang mana dalam buku ini pun banyak disentuh tentang politik lah, tentang suasana-suasana politik yang akhirnya membentuk paradigma yang tidak tepat berkenaan politik itu sendiri. Contoh mudah, akibat
persaingan politik ataupun persaingan politik lah kita katakan, persaingan politik yang melanda negara kita khususnya Malaysia, yang tidak lagi berpandukan agama, bahkan tidak berpandukan moral pun, menyebabkan orang awam secara umumnya semakin muak dengan politik. Itu yang kita katakan dia punya chain reactionnya akibat perbuatan politik yang tidak lagi berpandukan agama ataupun nilai moral. Hasilnya manusia secara umumnya, orang awam secara umumnya menghasilkan paradigma yang tidak tepat berkenaan politik, menjauhi politik, yang mana membentuk satu lagi rantaian, iaitu akibat orang awam menjauhi politik, maka semakin banyak orang jahat boleh berleluasa dalam dunia politik. Orang awam, contoh situasi yang berlaku adalah orang kita sudah tidak ingin turun mengundi kerana katakan, politik itu kotor, siapa-siapa yang naik sama saja. Jadi mereka tidak turun mengundi. Apabila mereka tidak turun mengundi, akhirnya pemimpin yang baik, ataupun kita katakan ada orang-orang agama yang baik yang cuba berjuang dari sudut politik, akhirnya tidak terpilih untuk memimpin negara. Dan itu situasi yang berlaku, dan kalau tidak kalau tidak ada intervention, mungkin situasi itu akan berulang. Jadi saya nak ambil contoh antara senario politik yang berlaku sekarang, ada kaitan juga dengan post-truth yang saya nyatakan sebentar tadi. Bagaimana elemen-elemen post-truth ini juga dimanipulasi oleh golongan politikus untuk menarik sokongan-sokongan rakyat. Mereka membawa berita yang separuh masak untuk menyerang pihak lain. Hasilnya manusia ataupun masyarakat yang bergantung pada emosi saja telah pun menjadi mangsa post-truth itu sendiri, memegang satu fakta yang salah, yang mana fakta salah itulah digunakan oleh pihak politik untuk menyerang pesaing politik mereka. Dan menyentuh soal post-truth, ada satu lagi fenomena yang berlaku juga, yang sentiasa jugalah digunakan oleh golongan politik, yang mana golongan agamawan sudah banyak kali menegur dan perasan tentang fenomena inilah, iaitu tersebar luasnya falasi-falasi yang digunakan oleh golongan politik dalam persaingan mereka. Jadi ini juga ada disentuh oleh penulis dalam muka surat 192, iaitu artikel mengesan penipuan politikus dengan memahami jenis-jenis falasi. Jadi falasi ni apa sebenarnya? Falasi ni kalau bahasa mudah untuk kita fahamnya, dia adalah satu bentuk pemikiran ataupun kita berhujah dengan cara yang tidak tepat. Dia agak tinggi sikit lah, ataupun agak tinggi untuk memahami. Tapi kalau bahasa mudahnya, dari segi logiknya, macam apa-apa fakta yang dinyatakan atau pemikiran mereka secara logiknya itu tidak kena kalau kita teliti dengan elok-elok. Tetapi kalau kita tidak teliti dengan sebaiknya, kita akan terpengaruh dengan falasi yang diberikan. Contoh mudah yang sering berlaku adalah ada banyak jenis-jenis falasi yang sering digunakan. Tetapi kalau melibatkan tentang pemimpin-pemimpin ataupun politikus yang tidak benar ini, yang tidak menggunakan Islam sebagai panduan, antara falasi yang sering digunakan adalah falasi red herring. Red herring, iaitu mereka mengalihkan perhatian daripada isu utama yang dibincangkan kepada isu lain. Contoh mudah, saya tak nak sebut nama, tapi yang pernah berlaku, kita pernah dalam Dewan Parlimen dinyatakan tentang satu isu yang sangat mendesak. Tiba-tiba yang ditanyakan soalan itu berkatakan, isu ni lebih penting. So saya bawakan contoh, saya bawa contoh yang lebih santai lah. Contoh dia katakan nasi lemak lebih sedap. Jadi orang tu dia nak pusing, dia nak kata nasi lemak tu tak sedap. So dia katakan, bukan nasi lemak yang sedap, tetapi macam mana nak katakan, abaikan contoh nasi lemak, tak jadi pula. Tapi nak katakan, dia cuba daripada fenomena, daripada isu penting yang lebih besar, dia alihkan perhatian
orang sudah tidak berbicara soal isu tu, orang tiba-tiba orang bicara isu lain pula. Contoh mudah falasi yang berlaku, kalau kita tengok lah, mungkin kita boleh tengok contoh yang dibawakan oleh Ustaz Abdul Muiz dalam bukunya. Dalam contohnya, apabila kita menegur tentang seseorang ataupun kita cuba mengulas tentang satu isu, tiba-tiba ada orang yang menegur kita dengan cakap, tak perlulah fikir, baiklah kau pergi buat kerja lain, baik buat kerja yang lebih bermanfaat. Contoh macam itulah. So terus kita daripada asalnya kita cuba mengulas sesuatu isu atau kita cuba berfikir tentang isu yang masalah yang melanda sesuatu perkara, kita terus hilang fokus, kita buat apa yang disarankan tu. Kalau contoh yang dibawa oleh Fakhrul Razi tu lebih senang lah, ad hominem ataupun ad hominem sebenarnya. Ad hominem ni adalah hujahan menyerang peribadi. Maksudnya kalau contoh mudah, saya sebagai orang muda lah, saya seorang pelajar baru, saya menegur seorang datuk bandar yang melakukan kesalahan yang kejam kepada rakyat di sebuah bandar. So datuk bandar tu akan katakan kepada saya, awak tak payahlah tegur saya, awak cumalah sekadar seorang pelajar baru, budak baru, tak payah sibuk-sibuk nak tegur lah. Itu contoh mudah falasi ad hominem lah, iaitu dia bukannya address apa yang saya tegur kepada dia, tetapi dia serang peribadi saya. Sedangkan apa yang saya tegur itu adalah sesuatu yang legit, sesuatu yang penting untuk sesuatu yang dari segi hujahnya ada hujah yang betul lah, tetapi mereka deflect hujah tu, mereka lawan hujah itu dengan menyerang peribadi saja. Jadi ini sangat-sangat common lah berlaku dalam dunia politik. Banyaklah kalau kita tengok apabila cuba dilaksanakan mekanisme seimbang oleh baik pembangkang kepada kerajaan maupun kerajaan ingin menegur pembangkang, akhirnya tidak dipandang pada hujah yang diberikan, tetapi dipandang pada siapa yang memberikan hujah itu. Banyaklah berlaku apabila kita menegur tentang itu nanti mungkin Fakhrul Razi boleh tambahlah contoh yang nasi lemak tu. Tapi itulah yang berlaku sekarang apabila kita apabila politikus ini terlampau bermain falasi, akhirnya dari sudut nak menjalankan tugas sebenarnya sebagai pemimpin negara itu tidak dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Sebabnya mekanisme seimbang ataupun teguran-teguran yang diberikan tidak diambil dan tidak diambil dan tidak cuba diamalkan untuk menambah baik perkhidmatan mereka. Sebaliknya digunakan falasi untuk menentanglah musuh-musuh ataupun teguran yang diberikan. So kita kalau sebagai orang Islam yang benar-benar benar-benar menceburi politik berpandukan ajaran Islam, Islam sangat menentanglah ataupun tidak bersetuju dengan penggunaan falasi dalam berhujah. Kerana falasi dalam berhujah ini satu bentuk kita boleh katakan penipuan dan penyelewengan lah kepada pemikiran manusia ataupun kepada kefahaman manusia itu sendiri. Sedangkan dalam Islam amat ditekankan aspek istiqamah dan konsisten dalam berhujah. Ini sangat terbaliklah dalam falasi. Falasi ini kalau kita perhatikan tidak ada konsistensi dalam penghujahan mereka. Sekejap A, sekejap B. Akhirnya tidak tahu apa-apa. Tetapi Islam, kalau A lah jawapannya. Tidak ada pusingan kepada B, tidak ada pusingan kepada C. So saya rasa itulah kot menjawab sedikit sebanyak soalan oleh saudari Izzat kita. Okey, terima kasih kepada panel. Itulah tadi dikatakan poin-poin yang amat penting ya dalam bukan sahaja saya punya soalan yang telah terjawab, bahkan poin-poin yang lain berkenaan dengan falasi. Dia agak relate dengan whisper, bisikan ataupun bisikan pemikiran. Orang panggil sebagai yang menarik kita ke arah itu, falasi, ke arah keburukan ya. Jadi ceria Tuan Moderator pagi ni, senyum je.
Tahniah Ahmad, interview versi berjaya Kalau masuk bab politik boleh heret panel sampai Zohor ni. Okay. InsyaAllah kita akan buat sesi lain. Menarik urusan panel. Terutama buat kami golongan muda untuk memahami paradigma yang berlaku hari ini. Okey. Mantap Kamil Badrul. Banyak jenis falasi antaranya ini. Serang peribadi bukan hujah. Betul. Falasi hujah tidak berdasarkan fakta. Hujah tidak berdasarkan fakta yang betul. Falasi red herring. Satu usaha untuk mengalihkan perhatian daripada yang sepatutnya. Betul. Mereka amat mengamati berkaitan dengan buku ni. Setiap poin yang dikemukakan amat mencerna minda. Betul dalam politik, Badrul. Dalam isu politik kena lebih berhati-hati. Dunia politik sebenarnya tidak seindah yang kita lihat. Sangat-sangat tepat. Terutamanya golongan muda yang hari ini harus bersedia untuk melalui fasa kehidupan yang lebih mencabar. Badrul juga memahami paradigma dan ideologi yang baru mungkin menjadi satu keperluan supaya tidak leka di dalam isu. Saya amat mengagumi beliau. Jadi apa-apa pun beliau next time Badrul nanti kita set tarikh untuk Badrul pula jadi panel insyaAllah. Okay. Kita dah tambahkan masa. Cuma kita nak teruskan ke panel macam mana? Sebab dah tak ada soalan. Boleh. Dah ada masa ni. Ada masa. Okey, baiklah. Secara kesimpulannya, paradigma Muslim mencermati fenomena semasa dan meninjau. Paradigma Muslim mencermati fenomena semasa dan meninjau perumahan masa lalu ni bukan sahaja berkaitan isu-isu semasa ataupun helah-helah. Bahkan tipu daya yang kita dapat tahu pada masa kini, bahkan kita dapat mengimbau secara hampau yang membangkitkan Islam itu sendiri dan memberi satu semangat baru buat peralihan dan peradaban dunia. Peradaban dunia yang kita pijak sekarang ni atas dasar masa-masa silam yang dibangkitkan sejak dulu lagi. Jadi apa yang saya boleh katakan, bacalah buku ni. Kita nak promote buku ni, bacalah buku ni, Paradigma Muslim, dan apa-apa pun kita dapat ambil manfaat dan juga natijah kebaikan daripada apa yang disampaikan oleh Akhi Uthman Cik Aziz. Jadi kita tutup majlis kita. Kalau tak ada apa-apa, kita tutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Okay. Sekadar itu sahaja program kita pada hari ini. Terima kasih pada Momen Buku. Terima kasih juga yang hadir pada hari ini turut bersama Kelab Al-Furqan USAS Universiti Sultan Azlan Shah dan juga wakil daripada PAMI sendiri, iaitu panel kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Moga kita dapat bertemu lagi dan boleh bekerjasama. Terima kasih juga di balik backstage di belakang takbir itu, komen-komen yang amat membina ya. Jadi apa-apa pun kita berjumpa lagi dan harap anda dalam keadaan sihat dan juga dalam jagaan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk saya sudah tiada lagi. Jadi untuk panel ada apa-apa untuk dibicarakan tak? Okey, baik. Mungkin sedikit apa tu penutup ataupun mesej terakhir lah kepada para penonton semua, iaitu apa yang kenapa saya, walaupun saya kalau diperhatikan lah saya nak mengulas pun tak berapa pandai juga, adalah beberapa fakta yang kurang dan sebagainya, tetapi apa yang membuatkan saya rasa macam wajib untuk kongsikan, kenapa saya terpanggil juga menerima jemputan Momen Buku untuk kongsikan berkenaan buku ini, kerana saya merasakan pentingnya
orang Islam pada akhir zaman ataupun pada waktu-waktu sebegini, yang mana kita lihat dunia sekarang penuh dengan masalah dan ujian lah. Kalau kita boleh katakan mungkin sudah kita menghampiri era-era awal untuk kemunculan Dajjal dan sebagainya, iaitu waktu akhir zaman. So penting kita sebagai orang Islam untuk kembali kepada akar kita, kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan kita, yang mana kita orang awam mungkin sukar untuk kita baca kitab-kitab besar lah. Jadi alternatifnya, kalaulah kita rajin membaca, kita cuba untuk baca-baca buku sebeginilah. Buku-buku yang memberikan panduan kepada kita, yang memberi ibrah dan keinsafan pada kita untuk kita kembali menghayati Islam yang sebenar. Jadi saya harap kalau dapat yang ni pun dah cukup okey lah pada hari ni, iaitu kita back to the basic untuk kita kukuhkan kembali asas kita dalam mendepani cabaran akhir zaman. Saya rasa itu saja daripada saya pada hari ini. Terima kasih sekali lagi pada Momen Buku atas kesudian menjemput saya yang seberkekurangan inilah, dan minta maaf atas sebarang kekurangan dan kekurangan dan masalah daripada saya lah. Saya rasa itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak apa-apa pun, terima kasih panel kita pada hari ini sudi luangkan masa. Jadi saya untuk tirai Momen Buku pada minggu ini, taraktu fikum amraini lan tudillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatun Nabi. Kutinggalkan dua perkara agar kamu tidak tersesat selamanya, iaitu kitab Allah wa sunnatun Nabi, kitab Allah iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadar itu saja perkongsian dan juga kupasan buku pada hari ini, Paradigma Muslim mencermati fenomena semasa yang meninjau pedoman masa lalu. Jadi saya akhiri, kita menutup tirai majlis pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.